penjelasan tentang perkara baik dan buruk, dan banyak kabar-kabar tentang zaman akan datang ada di dalamnya. Dalam dunia hari ini adalah untuk mencapai kejayaan ialah dengan beramal sesuai pada pelajaran Al-Quran. Sekadar percaya sahaja tidak mencukupi. Ilmu itu harus disertakan dengan amalan. Beliau alaihissalam bersabda lagi, sebenarnya segalanya di sini sebagaimana Allah Ta'ala telah ajarkan di dalam Al-Quran. Selagi orang-orang Muslim tidak memberikan tumpuan dan berdisiplin terhadap Al-Quran, selagi itu dia tidak akan menemui sebarang kejayaan. Sejauh mana dia menjauh dari Al-Quran, sejauh itu juga tingkat dan jalan-jalan kejayaan menjauh darinya. Dengan mengamalkan pelajaran Al-Quran yang akan membawa pada kejayaan dan sumber petunjuk buat diri kita. Jadi, ini adalah satu peringatan yang perlu kita ambil iktibar. Bagaimana kita sebagai orang Islam, kita mengetahui keberkatan, kepentingan dan tujuan Al-Quran itu untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kalau kita menjauh padanya, alangkah rugi buat orang-orang yang seperti itu. Kemudian, untuk membaca Al-Quran dengan nada yang merdu, dengan suara yang bagus, itu pun bagus. Dan dalam hadis juga menggalakkan kita membaca Al-Quran dengan suara yang lembut dan enak. Namun, ada lagi tanggungjawab yang perlu kita penuhi dan kita perlu tambah kebaikannya. Demi itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, namun tujuan asal kita menilawatkan Al-Quran ialah supaya kita memperolehi kebenaran-kebenaran dan kefahaman, lalu membawa perubahan suci di kalangan manusia. Perlu diingat, Al-Quran merupakan sebuah falsafah yang sangat istimewa dan luar biasa. Di dalamnya ada aturan yang tidak ternilai harganya. Selagi aturan ini tidak diberikan perhatian dan tumpuan, selagi itu tujuan ia ditilawatkan tidak akan sempurna. Dan apabila kita membaca Al-Quran, kita perlu belajar terjemahannya juga, dan kita perlu memahaminya juga, dan kita perlu merenungkannya juga. Untuk itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini menjelaskan, manusia hendaknya membaca Al-Quran dengan banyak sekali. Jika sampai pada tempat diajarkan doa, maka berdoalah, kerana Tuhan sendiri mahukan doa itu diamalkan. Di mana terdapat khabar tentang azab, maka mohonlah perlindungan darinya dan selamatkanlah diri anda dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah menyebabkan kaum-kaum yang terdahulu telah dibinasakan. Di mana-mana ayat yang mengandungi doa, maka di situ sebagai orang mukmin harus berkeinginan untuk tergolong di kalangan orang-orang yang dirahmati Allah. Al-Quran Syarif ialah seperti sebuah taman. Apabila manusia sampai ke suatu kawasan, dia akan memilih bermacam-macam bunga. Dan bila terus berjalan lagi, akan membeli jenis bunga yang lain lagi. Jadi hendaknya setiap kawasan yang bersesuaian, gunakan dan ambil faedah dari sesuatu keadaan itu. Kemudian di sini ada satu perumpamaan bahawa Hazrat Masih Maud telah menjelaskan ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak mahu menerima Al-Quran, tidak mahu mempelajari Al-Quran, menolak Al-Quran dan dia tidak memahami perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, mereka ini adalah orang-orang yang telah jauh menyimpang. Kedua adalah orang-orang yang dengan kurnia Allah Ta'ala telah beriman dan telah diberikan Al-Quran yang syifa ini, yang berberkat untuk dirinya. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Untuk orang-orang yang lalai dan tidak memberikan perhatian ini, diberikan satu misal. Bagaimana orang ini telah tahu bahawa di sana itu ada mata air yang bersih suci, yang dengan meminumnya akan menyelamatkannya. Dan air itu boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Dan orang itu sendiri sangat kehausan. Dan dia sendiri sedang menderita dengan pelbagai penyakit. Tetapi dia tidak pergi ke arah mata air itu, sebaliknya berpaling dari sana
seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Alangkah malang dan jahilnya orang-orang yang seperti ini. Sepatutnya dia pergi mendapatkan mata air itu, meletakkan mukanya di sana, minum air itu dengan sekenyang-kenyangnya dan merawat dirinya